Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين أما بعد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مطرودا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang dihormati Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertamanya alhamdulillah kita panjatkan sekali lagi kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memanjangkan usia kita dan memberikan kepada kita kekuatan untuk terus istiqamah yang di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal-amal kita, mengampunkan dosa-dosa kita yang lepas dan memberkati baki umur yang ada pada kita ni, yang kita tak tahu bilakah kita akan bertemu dengan Allah. Tapi moga-moga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang Allah redha dan Allah terima kita di akhirat nanti. Kemudian yang keduanya, saya minta maaf sebab terlewat. Tadi ada tetamu datang ke pejabat, keluar pun dah lewat pukul 6.30 dari Bangi, campur dengan hujan lagi, nak bawa laju tak boleh, aksiden apa semua lagi. Tapi insyaAllah alhamdulillah kita dapat sampai juga. Baik Jadi kita dalam pengajian sirah ni, yang terakhir kata salah saya adalah berkenaan tentang peristiwa yang berlaku, beberapa peristiwa yang berlaku selepas daripada peristiwa pengepungan. Peristiwa pengepungan yang kita tahu bahawa 3 tahun, selama 3 tahun, bermula daripada bulan Muharram tahun ke-7 kenabian sampailah ke bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Berakhir pengepungan tu adalah pada bulan Muharram tahun ke-10 kenabian. Pengepungan itu bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, orang-orang Islam yang jumlah aja sebenarnya kalau ditolak dengan 100 lebih yang telah berhijrah ke Habsyah, maknanya yang tinggal, yang dikepung tu cuma dalam 100 lebih saja lagi. Sampai peristiwa hijrah, bilangan orang beriman sebenarnya lebih kurang dari 350 orang saja. 350 orang saja. Dan lebih kurang 150 telah berhijrah ke Habsyah, ke Ethiopia. Jadi baki yang ada itu adalah dalam 100 lebih. Katakanlah kita kata 150 ataupun 170 ataupun 180. Lelaki, perempuan, orang tua, kanak-kanak dan seumpamanya. Jadi mereka ini sebagai satu usaha daripada orang-orang kafir Quraisy yang telah mengenakan pelbagai perkara kepada Nabi dan juga orang-orang yang beriman, diseksa, dicela, diherdikkan, dihalang dakwah dan seumpamanya. Sampai satu peringkat akhirnya mereka berbai'ah dan berputuskan sesama mereka untuk mengepung ataupun memulaukan orang-orang yang beriman daripada bulan Muharram tahun ke-7. Jadi semua orang beriman duduk dekat satu kawasan yang dalam sejarah dipanggil Syu'ab Abi Talib ataupun Lorong Abi Talib. Jadi mereka berkumpul di situ. Termasuk dalam kumpulan yang dipulaukan ini adalah orang-orang daripada kalangan Bani Hashim dan juga Bani Muttalib.
Bani Hashim dan Bani Muttalib pada masa itu majoritinya belum beriman. Majoritinya belum beriman. Tapi mereka pun dipulaukan sekali. Sampailah bila perjanjian itu dimakan anak-anak, lalu gugur daripada dinding Kaabah, maka berakhirlah pengepungan tersebut pada bulan Muharram tahun ke-10. Dan peristiwa sesudah itu adalah di antara yang besarnya adalah kematian dua orang, iaitu kematian Abu Talib dan juga kematian Khadijah. Abu Talib adalah bapa saudara Nabi. Khadijah radhiyallahu anha adalah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi meninggal tu juga berlaku pada tahun yang ke-10. Dan selang di antara dua kematian dia hanya ada yang kata sebulan, ada yang kata 2 bulan, lebih kurang begitulah. Lebih kurang begitu. Jadi kepungan tu berakhir pada bulan Muharram. Meninggalnya mereka itu dalam bulan Ramadan dan juga bulan Syawal, lebih kurang begitu. Jadi tahun ke-10 tu dianggap sebagai tahun kesedihan. Jadi kita telah bercerita pada sesi yang lepas tentang Abu Talib, dan kita sebutkan bahawa orang kafir yang paling baik itu adalah Abu Talib. Tetapi oleh kerana dosa yang dilakukan oleh Abu Talib, iaitu syirik, Allah SWT tak ampunkan. Walaupun Abu Talib ini banyak menolong Nabi. Dan salah satu punca kenapa Abu Talib meninggal adalah kerana pemulauan yang berlaku selama 3 tahun telah menyebabkan kesihatannya jatuh turun dengan begitu dahsyat. 3 tahun kena kepung. 3 tahun kena kepung, makanan tak cukup, minuman tak cukup, duduk di tempat yang tidak selesa selama 3 tahun. Jadi kesihatannya jatuh dan dia meninggal. Di antara sebabnya adalah sebab pengepungan tersebut. Tetapi akhirnya kita simpulkan berdasarkan kepada petunjuk hadis, dia tetap diseksa dalam neraka. Kerana apa? Kerana dosa yang dilakukan oleh Abu Talib yang dibandingkan dengan jasa-jasa yang banyak, dosa syirik itu tidak boleh diampunkan oleh Allah SWT walaupun dia membantu seorang Nabi. Kemudian begitu juga kita telah bercerita sedikit berkenaan tentang Khadijah. Dan Khadijah radhiyallahu anha adalah salah seorang daripada 4 penghulu wanita di syurga. 4 penghulu wanita di syurga itu Khadijah, dan kemudian anaknya iaitu Fatimah. Kemudian siapa lagi ni? Asiyah, iaitu isteri kepada Fir'aun. Dan kemudian seterusnya Maryam. Maryam iaitu ibu kepada Nabi Isa. Ini 4 penghulu di syurga, penghulu wanita di syurga. Dan salah seorangnya adalah Khadijah. Walaupun selepas daripada kematian Khadijah, Rasulullah SAW berpoligami, tetapi dengan ramainya isteri Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang mampu untuk merebut kasih sayang Nabi kepada Khadijah. Sebab apa? Sebab isteri-isteri Nabi yang lain ni tidak diberikan oleh Allah SWT keistimewaan seumpama Khadijah. Dan bahkan Nabi pernah sebut kepada Aisyah, ketika mana Aisyah berugut asyik sebut Khadijah, Nabi kata kepada Aisyah, ma abdaliyani Allahu khairan minha qad. Allah tidak pernah menggantikan aku dengan seorang isteri yang lebih baik daripada Khadijah. Selama-lama je. Termasuklah Aisyah. Jadi Aisyah itu sendiri seorang isteri Nabi yang baik, tetapi dibandingkan dengan Khadijah dia jauh. Dia jauh. Sebab apa? Sebab Nabi kata, aslamat bi iskafaronian nas, Khadijah beriman kepadaku ketika mana manusia seluruhnya tidak beriman kepadaku. Ketika mana orang tolak dakwah Nabi, Khadijah dia antara orang pertama yang beriman. Kemudian begitu juga Nabi kata wa awadni, dan dia juga membantuku bimaliha, dengan hartanya, izharu amaniyan nas, ketika mana manusia tak mahu bagi harta mereka kepada aku. Kemudian Nabi juga sebut satu kesimpulan yang lain, wa razaqani minha aulad, walam yarzuqni min ghairiha. Allah SWT kurniakan daripada Khadijah anak-anak, dan Allah tak kurniakan anak-anak daripada isteri-isteri yang lain. Ada anak seorang lagi nama Ibrahim, itu daripada Maryam Qibtiyah, yang merupakan hamba, bukannya isteri. Kalau ikut sejarah, Maryam Qibtiyah ni adalah hamba, bukannya isteri. Tapi yang lain tu lahir daripada Khadijah. Termasuklah perempuan yang paling mulia. Perempuan yang paling mulia iaitu Fatimah. Fatimah anaknya itu, anak Nabi itu lahir daripada Khadijah radhiyallahu anha. Jadi kematian dua orang ini menyebabkan Nabi SAW bersedih dengan kesedihan yang sungguh-sungguh, dan tahun itu dipanggil sebagai tahun kesedihan. Jadi kita nak tengok di sini satu lagi peristiwa lain
yang berlaku sesudah daripada tahun yang berlaku pada tahun ke-10 ke-11 ni. Kan kita masih lagi berada pada tahun tu. Di antaranya adalah peristiwa perkahwinan Nabi SAW dengan Saudah. Kalau tuan-tuan tengok dalam nota tu, dalam muka surat yang ke-44. Muka surat 44. Jadi Saudah ni adalah merupakan seorang wanita muslimah yang memeluk Islam kan, dan merupakan orang yang berhijrah ke Habsyah. Pernah berhijrah ke Habsyah. Jadi suami dia meninggal dan Rasulullah SAW meminangnya kan, dan berkahwin dengan dia. Itu cerita Saudah secara umum. Kemudian yang seterusnya saya nak panjangkan sikit cerita pada malam ni adalah berkenaan tentang perkahwinan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun di sini dituliskan peristiwa perkahwinan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha ni dalam satu nota yang pendek, tetapi di sini saya nak kongsikan perbincangan ulama berkenaan tentang usia Aisyah ketika mana dia berkahwin dengan Rasulullah SAW. Kalau sekiranya kita melihat hadis, ada hadis yang mengatakan bahawa Aisyah berkahwin dengan Nabi ketika mana dia berumur 6 tahun. Tetapi ada penulisan sesetengah orang yang sebahagiannya kita pun tak tahu siapa. Yang tak tahu siapa, yang mengatakan bahawa dakwaan yang mengatakan Aisyah berkahwin dengan Rasulullah SAW ketika mana dia berusia 6 tahun adalah salah. Jadi dia kata Aisyah sebenarnya berkahwin dengan Nabi ketika mana dia berumur 16 tahun. 16 tahun. Jadi dia pun mengemukakan hujah-hujahnya. Dalam WhatsApp, Telegram ni memang banyak. Saya nak bacakan sikit-sikit. Memang terlalu orang kata terlalu banyak hujah-hujah yang dikemukakan oleh mereka berkenaan tentang umur Aisyah. Tetapi di sini kalau sekiranya kita perhatikan sungguh-sungguh, kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, kita akan dapati bahawa hujah yang mengatakan bahawa Aisyah berkahwin dengan Nabi ketika mana dia berumur 6 tahun adalah merupakan suatu yang datangnya daripada hadis yang sahih. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dah tak jumpa dah. Tak apalah, kita cari kemudian. Saya rasa tuan-tuan pun pernah baca. Di antaranya adalah hujah dia kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu diriwayatkan oleh seorang bernama Hisham. Seorang bernama Hisham dan juga seorang lagi bernama Urwah. Dan mereka kedua-duanya ini meriwayatkan hadis itu ketika mana mereka berada dalam keadaan tua. Jadi oleh kerana mereka tua, maka ingatan mereka itu tak kuat. Jadi kemungkinan 6 dengan 16 tu dia tersilap. Dia tersilap. Itu satu hujah dia. Kemudian hujah yang kedua, dia kata bahawa tidak ada dalam contoh-contoh yang berlaku di tanah Arab di zaman itu perempuan-perempuan yang berkahwin ketika mana dia berusia 6 tahun. Bahkan 6 tahun itu adalah merupakan usia yang tidak logik untuk dia berkahwin. Itu satu lagi hujah. Satu lagi hujahnya. Kemudian hujah yang agak kuat sedikit adalah dia mengatakan bahawa Aisyah kan berbeza umurnya dengan kakak dia Asma. Sayyidina Abu Bakar ni ada beberapa orang anak. Yang penting-penting ni Aisyah nama anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian seorang lagi Asma. Asma juga adalah merupakan anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan dia kata Asma berusia kan 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Dan Asma lahir 27 tahun sebelum kenabian. 27 tahun sebelum kenabian. Jadi kalau kita kata kalau riwayat itu diterima, maknanya Aisyah lahir 27 tahun sebelum kenabian dan maknanya Asma lahir 27 tahun sebelum kenabian, maknanya Aisyah lahir 7 tahun sebelum kenabian. Jadi maknanya ketika mana Nabi menjadi nabi, kan pada masa itu Aisyah sudah berumur 7 tahun. Aisyah sudah berumur 7 tahun. Kita andaikanlah Nabi berkahwin pada tahun yang ke-10. Jadi maknanya ketika mana Nabi menjadi Nabi 7 tahun. Jadi ketika mana tahun kenabian, tahun ke-10 kenabian, umur Nabi 50 tahun. Aisyah pada masa itu 17 tahun. Ataupun seperti dakwah itu tadi 16 tahun. Jadi ini hujah-hujah yang dikemukakan oleh mereka. Jadi macam mana nak jawab? Macam mana nak jawab? Ini satu persoalan yang perlu untuk kita bincangkan sama-sama. Jadi secara umum tuan-tuan dan puan-puan, pertama sekali hujah-hujah yang simple. Contoh macam
dia kata bahawa Hisham dan juga Urwah adalah merupakan orang yang tua ketika mana dia meriwayatkan hadis. Sebenarnya tua tak tua ni tak ada isu. Kita tahu. Kita tengok orang sekarang umur 100 tahun pun ada yang masih kuat ingatan. Dan ada orang yang umur 20 tahun dah lupa. Kan, jadi maknanya lupa ataupun tidak bukan bergantung kepada usia. Bukan bergantung kepada usia sangat. Walaupun secara umum kita kata orang tua lebih pelupa dibandingkan dengan orang muda, tetapi ada kalanya, kan, ada kalanya dalam kes-kes tertentu beberapa peristiwa yang berlaku tidak akan dilupai oleh seorang yang tua. Jadi sebab itu Hisham dan Urwah ini walaupun usianya pada masa itu adalah ada kata 70-80 tahun, kan, tetapi ingatannya masih kuat. Dan bukti ingatannya masih kuat adalah riwayat daripada kedua-dua ini bukan sahaja diterima oleh Bukhari, tetapi juga diterima oleh Muslim. Jadi periwayatan yang mengatakan bahawa Aisyah berkahwin ketika mana dia berusia 6 tahun kan diterima oleh Bukhari dan juga diterima oleh Muslim. Dua-dua sekali. Dan mereka menerima riwayat daripada Hisham dan Urwah. Walaupun ketika itu Hisham dan Urwah ni sudah tua. Sebab apa? Sebab mereka meyakini kan kekuatan ingatan Hisham dan juga Urwah. Sebab Bukhari dan Muslim apabila dia nak mengkategorikan hadis itu sebagai sahih, kan, apabila nak mengkategorikan hadis itu sebagai sahih, salah satu daripada syaratnya adalah ad-dhabtu. Ad-dhabtu maksud dia kuat ingatan. Maknanya periwayat itu mesti kuat, yang seorang yang kuat ingatan. Maknanya tidak ada dibuktikan dalam sejarah bahawa dia pernah lupa benda yang dia sebut. Mana benda yang dia sebut tu tak ada terbukti dalam sejarah, dia terlupa. Jadi sebab itu Imam Bukhari menerima periwayatan daripada Hisham, menerima periwayatan daripada Urwah. Jadi itu satu aspek kalau kita nak jawab hujah dari sudut periwayatan tu ditolak kerana dia diriwayatkan oleh orang yang tua. Kemudian begitu juga tentang isu berkahwin muda. Walaupun mungkin kan di zaman itu tidak ada uruf ataupun kebiasaan kahwin muda, tetapi kahwin muda ni bukanlah sesuatu yang pelik sangat. Sebab kita tengok datuk nenek moyang kita dulu pun ada yang berkahwin muda. Maknanya yang kahwin 9 tahun, 10 tahun, ada yang kahwin 12 tahun. Jadi perempuan-perempuan Arab kalau kita tengok kan dasarnya sampai sekarang kalau sekali kita perhatikan perempuan-perempuan Arab yang muda-muda pun, yang kecil-kecil pun badan dia pun dah besar. Jadi maknanya kalau sekali kita tengok perempuan 10 tahun Melayu banding dengan perempuan 10 tahun Arab, kita akan tengok perempuan 10 tahun tu jauh kan, lebih seolah-olah macam lebih dewasa. Jadi maknanya itu pun tak ada hujah. Hujah yang mungkin susah sikit kita nak jawab adalah berkenaan tentang umur Asma. Umur Asma. Terima kasih. Berkenaan tentang umur Asma, iaitu dia kata bahawa ada ulama-ulama yang meriwayatkan bahawa umur Asma dia lahir 27 tahun sebelum kenabian. Dia 27 tahun sebelum kenabian. Dan dia meninggal pada tahun 73 Hijrah. Dan ketika mana dia meninggal usia dia 100 tahun. Ketika mana dia meninggal usia dia 100 tahun. Jadi bila dia meninggal pada 73 Hijrah dan usia dia ketika mana dia meninggal 100 tahun, maknanya sebelum daripada itu dia telah berhidup 27 tahun sebelum Hijrah. 27 tahun sebelum kenabian. Jadi maknanya dia telah berhidup kan untuk satu tempoh yang panjang kan sebelum itu. Tapi di sini satu benda yang penting untuk kita tengok, periwayatan yang mengatakan bahawa dia meninggal pada tahun 73 Hijrah itu periwayatan yang disepakati oleh ulama. Cuma periwayatan yang mengatakan bahawa ketika mana dia meninggal dia berusia 100 tahun itu khilaf di kalangan ulama. Jadi maknanya yang dakwaan tadi yang katakan bahawa Asma ketika mana dia meninggal dia berusia 100 tahun itu sebenarnya bukan pandangan yang disepakati oleh ulama. Yang disepakati oleh ulama adalah dia meninggal pada tahun 73 Hijrah. Dia meninggal pada tahun 73 Hijrah. 73 Hijrah adalah satu tahun di mana berlaku satu peristiwa, iaitu anak dia. Anak dia iaitu Abdullah bin Zubair mati dibunuh. Abdullah bin Zubair ini adalah merupakan seorang yang pada masa itu telah dibayar oleh orang Islam untuk menjadi khalifah. Tetapi Bani Umayyah dia melantik orang lain. Bani Umayyah melantik orang lain, lalu berlakulah ada khilaf di antara Bani Umayyah dengan Abdullah bin Zubair yang membawa kepada pembunuhan Abdullah bin
bin Zubair. Asma dikawin dengan seorang sahabat namanya Zubair bin Awam. Dan Zubair bin Awam salah seorang yang dijamin masuk surga. Salah seorang yang dijamin masuk surga. Dari proses perkawinan pula ada seorang bernama Abdullah. Dan Abdullah ini di zaman Bani Umayyah, pernah dibaiat oleh orang-orang Islam untuk menjadi khalifah. Tetapi Bani Umayyah menamakan orang lain. Bani Umayyah menamakan daripada kalangan keluarga mereka. Lalu berlakulah khilaf sehingga akhirnya membawa kepada pembunuhan Abdullah bin Zubair. Dan pembunuhan itu berlaku pada tahun 73 Hijrah. Jadi pembunuhan itu berlaku pada tahun 73 Hijrah. Jadi tarikh itu kan, tarikh 73 Hijrah itu tarikh yang disepakati oleh ulama. Sebab ulama cuma khilaf berapa lama selepas Abdullah bin Zubair meninggal baru Asma meninggal. Ada yang kata beberapa hari, ada yang kata 2 bulan. Ada yang kata beberapa hari, ada yang kata 2 bulan. Jadi maknanya selepas Abdullah bin Zubair meninggal tahun 73 Hijrah, meninggal pula ibunya iaitu Asma. Kan ada yang kata beberapa hari, ada yang kata 2 bulan lepas itu. Jadi maknanya tarikh 73 Hijrah disepakati. Dan ada di sejarah yang mengatakan bahawa umur Asma ketika mana dia meninggal pada tahun 73 Hijrah, umur dia pada masa itu 100 tahun. Umur dia pada masa itu 100 tahun. Jadi maknanya ketika mana berlaku kan peristiwa hijrah dia berumur 27 tahun. Ketika mana berlaku peristiwa hijrah, maknanya dia berumur 27 tahun. Dan kalau sekiranya kita kata kita terima pula keterangan ulama yang mengatakan bahawa beza umur Asma dengan Aisyah adalah 10 tahun. Maknanya ketika berlaku peristiwa hijrah tahun pertama itu, umur Asma kan 27 tahun. Jadi umur Aisyah adalah 17 tahun. Adalah 17 tahun. Jadi bila kita terima keterangan yang mengatakan jarak umur 10 tahun, jadi kita terpaksa menyimpulkan bahawa umur Aisyah adalah 17 tahun ketika berlakunya peristiwa hijrah. Jadi kalau peristiwa hijrah itu pada tahun 1 Hijrah, iaitu tahun yang mana Nabi duduk bersama dengan Aisyah. Nabi mula duduk bersama dengan Aisyah sebagai suami isteri pada tahun pertama Hijrah. Dan ketika itu usia Aisyah berdasarkan kepada pandangan tadi, kesimpulannya adalah 17 tahun. Jadi maknanya perkahwinan itu kalau kita tolak 3 tahun ke belakang kan adalah pada 14 ataupun katakanlah 15. Yang ada yang kata 16. Jadi kurang macam itulah. Jadi maknanya Aisyah masa itu umur 16 tahun. Jadi itu kesimpulan hujah. Hujah. Tetapi di sini kan satu yang kita kena simpulkan juga dan juga kena ambil perhatian juga adalah tarikh 73 Hijrah disepakati. Pada tarikh kematian Asma pada 73 Hijrah disepakati. Umur Asma ketika mana dia meninggal tidak disepakati. Umur Asma ketika mana dia meninggal tidak disepakati. Sebagai ulama kata umur 100 tahun. Tetapi kalau sekiranya seorang ulama lain kalau kita baca pandangan dia seperti Az-Zahabi kata umur Asma ketika mana yang dia meninggal adalah 91 tahun. Bukan 100 tahun. Kadang-kadang kita sekali tahun 90 tahun. Jadi maknanya kalau 90 tahun dan 90 tahun, maknanya 90 tolak dengan 73, atau katakanlah 91 tolak dengan 73, kan maknanya umur Asma ketika peristiwa hijrah adalah belasan tahun. Adalah belasan tahun. Maknanya ketika mana dia meninggal 91 tahun. Dan kemudian ketika mana berlaku peristiwa hijrah, kalau kita tolak dengan 73, kan maknanya lebih kurang dalam 14 tahun. Lebih kurang 14 tahun. Kalau sekiranya kita menerima peringatan daripada yang mengatakan jarak di antara Aisyah dan juga Asma adalah 10 tahun, maknanya tolak lagi 10 tahun. Jadi Aisyah masa peristiwa hijrah memang kecil. Kan memang seorang budak yang kecil. Sebab itu ada yang 6 tahun, 7 tahun dan sebagainya. Lebih kurang itu masa dia kahwin tersebut. Jadi dalam kaedah untuk kita menyimpulkan peristiwa dalam sejarah, kita tak boleh nak menyimpulkan peristiwa dalam sejarah berdasarkan kepada riwayat-riwayat yang tidak disepakati. Kita tak boleh. Jadi bila kita tengok kenapa kita tak boleh simpulkan bahawa ketika mana Asma meninggal usia 100 tahun. Sebab ada riwayat mengatakan 91 tahun. Jadi nak pegang mana satu. Tetapi Aisyah
Dan Aisyah pula dia menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan bahawa ketika mana dia berkahwin dia berumur 6 tahun dan ketika mana dia duduk bersama dengan Rasulullah SAW sebagai suami isteri, ketika itu dia berumur kan 9 tahun. Dan sebab Aisyah meriwayatkan yang disebut tazawwajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu kasit tasrin. Dan Rasulullah mengahwiniku ketika mana aku adalah merupakan anak perempuan berusia 6 tahun. Kan wa aku Nabi kan wa ana bintu tis'asrin. Dan dia duduk bersama aku sebagai suami isteri ketika mana aku berusia sebanyak 9 tahun. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Bila diriwayatkan oleh Bukhari saja, maknanya hadis itu hadis sahih. Kan? Dan ditambah kekuatan pula adalah sebab dia diriwayatkan juga oleh Muslim. Kan? Sebab itu kita baca Imam Al-Tasmiyah Imam Nawawi kan dia kata asahul kitab ba'da Al-Quran Al-Karim sesahih kitab sesudah daripada Al-Quran Al-Quran Al-Karim adalah Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Pada kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim. Dan darjat hadis yang paling tinggi adalah mana-mana hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Bukhari dan Muslim. Pada hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita akan panggil hadis itu sebagai hadis muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi maksudnya disepakati bersama oleh Bukhari dan Muslim. Jadi periwayatan yang mengatakan bahawa dia lahir dia berkahwin ketika umur 6 tahun ini adalah periwayatan yang sahih. Manakala periwayatan yang bercerita tentang umur Asma yang kita lepas itu kita simpulkan umur Aisyah dan seumpamanya adalah periwayatan yang hilang. Adalah periwayatan yang hilang. Itu satu. Kemudian yang kedua, menambah dari kekuatan kan dakwaan yang mengatakan bahawa Aisyah ketika mana dinikahi umur 6 tahun adalah kerana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim lahir atau keluar daripada mulut Aisyah. Dan mulut Aisyah ini maknanya Aisyah bercerita kan dalam riwayat itu Aisyah yang menceritakan bahawa kan dia lahir dia berkahwin dengan Nabi ketika mana dia berusia 6 tahun dan dia duduk dengan Nabi ketika mana dia berusia 9 tahun. Itu keluar daripada mulut Aisyah sendiri. Sedangkan yang kematian Asma tahun 73 Hijrah ni kan yang ketika mana didakwa bahawa dia berumur 100 tahun bukan keluar daripada mulut Asma. Dia bukan keluar daripada mulut Asma. Tidak ada keluar daripada mulut Asma apa-apa periwayatan yang mengatakan bahawa umur dia sekian-sekian. Yang ada adalah kata-kata orang tentang umur Asma. Ya, jadi sebab itu dalam kaedah hadis, apabila kita bertemu di antara periwayatan dan kita tak boleh nak cantum. Apabila kita tak boleh nak cantum, maka pada masa itu periwayatan yang lebih kuat adalah periwayatan yang keluar daripada mulut orang yang terlibat. Ya, jadi maknanya perkahwinan Aisyah siapa terlibat? Aisyah. Jadi Aisyah terlibat, jadi Aisyah sendiri yang cakap. Aisyah yang cakap. Manakala Asma mati. Dan Asma tak cakap apa-apa tentang umur dia. Sebaliknya orang yang sebut. Sama yang macam kita dalam keadaan biasa. Yang contoh, katakanlah saya berlaku peristiwa itu kepada saya kata kan, saya kata berlaku sekian, saya berhari sekian. Dibandingkan dengan seorang lain, kan saya mendengar orang berkata. Kan, saya mendengar orang berkata bahawa itu. Jadi mana satu yang lebih kuat? Mana satu yang lebih kuat? Sudah tentulah kata-kata yang keluar daripada periwayatan yang lahir daripada orang yang terlibat dengan peristiwa itu lebih kuat. Ini kaedah kan dalam nak menentukan hadis mana yang kita pakai, hadis mana yang kita tolak. Jadi di situ lebih kuat hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, terutamanya apabila keluar kata-kata itu daripada mulut Aisyah sendiri. Dia keluar kata-kata itu daripada mulut Aisyah sendiri. Dibandingkan dengan tarikh kematian Asma yang hanya disimpulkan oleh ulama. Dan ulama pula khilaf. Ada yang kata 10 tahun, ada yang kata 100 tahun, ada yang kata 91 tahun. Jadi maknanya 91 dengan 100 itu dia dah bagi jumlah umur yang beza kan, umur Aisyah. Umur Aisyah. Jadi di situ perbincangan ulama yang perlu untuk kita tengok. Kemudian satu juga benda yang penting tentang umur Aisyah. Tentang umur Aisyah adalah apabila ada pertikaian tentang umur Aisyah, di antara perkara yang paling bahaya sebenarnya bukan setakat isu umur tu, tetapi sebenarnya perkara yang lebih bahaya daripada itu adalah
masyarakat akan dibawa untuk mengkritik Bukhari dan Muslim. Untuk mengkritik periwayatan Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita terima kan bahawa Aisyah berkahwin pada umur 16 tahun berdasarkan kepada cerita-cerita tadi dan berdasarkan kepada kaedah pengiraan tadi, maknanya kita terima riwayat daripada ulama yang tidak bersandarkan kepada satu periwayatan yang kukuh, dan kita tolak periwayatan yang kukuh yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Start saja itu kita akan petikai semua hadis Bukhari dan Muslim. Kita akan petikaikan semua hadis Bukhari dan Muslim. Sedangkan sebenarnya pertikaian ataupun penilaian semula Bukhari dan Muslim ini telah dilakukan oleh ulama sepanjang zaman. Maknanya dari tahun 300-400 Hijrah itu, selepas Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dan dikumpulkan hadis itu dan dinamakan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kan ulama selepas itu menilai balik. Penilaian hadis Bukhari dan Muslim dia bukan berlaku di zaman itu saja. Kan selepas itu ulama menilai balik betul ke hadis yang sahih. Dan selepas itu dinilai balik. Selama berkurun-kurun, selama beberapa generasi ulama terus menerus dan menilai semula kan hadis Bukhari dan Muslim. Dan apabila dinilai semula, kesimpulan yang dilakukan oleh ulama adalah hadis Bukhari dan Muslim memang sahih. Dan hadis Bukhari dan Muslim ini memang sahih. Hatta sekarang pun, kan contohnya macam siapa tu? Ulama-ulama Saudi, contoh, dan Albani dan seumpamanya. Ulama-ulama India, ini pakar-pakar hadis. Apabila mereka menilai semula Sahih Bukhari dan menilai semula Sahih Muslim, akhirnya mereka juga menyimpulkan kesimpulan yang sama bahawa hadis itu hadis sahih. Karena hadis itu adalah hadis sahih dari segi periwayatannya. Kan? Jadi masyarakat menerima suatu yang telah dibuktikan dan diakui oleh ulama sepanjang zaman. Dan apabila kita dengan bermudah boleh menerima hujah dalam WhatsApp, dalam Telegram, dan kita pun menolak bahawa Aisyah ini mustahil kahwin umur 6 tahun sebab apa? Sebab riwayat-riwayat, maka sebenarnya kan masyarakat akan dibawa untuk mengkritik Bukhari dan Muslim tanpa asas ilmu. Jadi kita akan terdedah kepada banyak masalah lain. Sebab bila Bukhari dan Muslim dikritik, kan hadis itu dinilai semula dan dikritik, dan kita tak percaya hadis ini, tak percaya hadis ini. Banyak benda dalam Islam sebenarnya kan dibina di atas hadis-hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi kita akan petikai habis semua sekali. Sebab itu kalau sekali kita meneliti risalah yang mengatakan bahawa periwayatan itu lemah, Hisam bin Urwah itu seorang tua, periwayatan itu datang daripada orang Iraq saja, kan? Kemudian campur lagi dengan dakwaan yang mengatakan bahawa Asma sekian-sekian dan seumpamanya, kan? Jadi semua itu bila kita cari siapa penulis sunnah, kita akan lupa. Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba cari siapa penulis sunnahnya dan dalam kitab apa ditulis. Perbincangan tentang umur Asma itu ada. Tapi itu bukan hujah utama kumpulan itu. Kumpulan itu bukan berhujah dengan hujah yang itu. Ada lagi hujah lain. Dia banyak orang berapa puluh hujah. Kan di antaranya dia kata dalam peristiwa hadisul ifki, kan umur Aisyah, kan umur Aisyah itu adalah 15 tahun. Kan? Jadi maknanya ketika mana berlaku peristiwa hadisul ifki, Aisyah dah tua, kan sudah berusia 15 tahun. Dan hadis ifki berlaku pada tahun ke-7 Hijrah. Ada riwayat yang mengatakan peristiwa hadis ifki berlaku pada tahun ke-2 Hijrah. Sedangkan itu salah. Peristiwa hadis ifki berlaku dalam perang Muraisah. Dan perang Muraisah berlaku selepas daripada perang Khandaq. Perang Khandaq berlaku pada tahun 5 Hijrah. Jadi maknanya perang Muraisah berlaku selepas itu. Mungkin tahun ke-6, mungkin tahun ke-7. Dan periwayatan mengatakan Aisyah di mana berlaku peristiwa itu berusia 14-15 tahun. Itu betul. Tapi tahun itu merujuk kepada tahun 6, tahun 7 Hijrah. Tahun 6 tahun 7 Hijrah. Dan kemudian sebab itu kalau kita tengok lagi riwayat lain, disebut oleh Aisyah bahawa ketika mana Rasulullah meninggal, dan disebut oleh riwayat sahih, ketika mana Rasulullah meninggal, usia dia pada masa itu adalah 18 tahun. Ketika mana Rasulullah meninggal, usia dia ketika itu adalah 18 tahun. Dia memang muda. Ketika mana Rasulullah meninggal itu dia memang muda. Sebab itu peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Aisyah, dia tak berlaku pada isteri-isteri yang lain. Kita tengok Aisyah panjat belakang Nabi untuk melihat orang main gendam dan juga menari tarian perang dalam masjid. Ada hadis kan? Pernah tak isteri lain
buat macam itu kepada Nabi. Tak ada. Sebab isteri lain berkahwin dengan Nabi ketika mana mereka tua. Kan isteri-isteri Nabi ni janda-janda yang dah tua-tua. Kan, tapi Aisyah dia budak-budak. Kan sebab tu Nabi tengok dalam masjid ada orang buat tarian perang, main dendang. Aisyah tengok, Nabi letak Aisyah dekat atas bahu dia sebab dia kecil. Ya, jadi kalau kita kumpul riwayat-riwayat Sahih ni, akhirnya lebih konsisten untuk kita memutuskan bahawa Aisyah memang berkahwin dengan Nabi ketika mana dia berusia 6 tahun dan duduk bersama Nabi ketika mana dia berusia 9 tahun. Jadi sebagai suami isteri, hidup sebagai suami isteri berlaku ketika mana dia berusia 9 tahun. Tapi akad berlaku ketika mana dia berusia 6 tahun. Jadi itulah sedikit tentang isu Aisyah yang untuk kita perhatikan. Kemudian sebelum habis, sebelum tamat saya nak sebut sikit. Aisyah radhiyallahu anha adalah merupakan seorang ulama. Kan isteri Rasulullah SAW ni, kan Khadijah ada dia punya keistimewaan dia. Isteri-isteri lain pun ada keistimewaan yang tertentu. Contoh macam Saudah. Kan kita kata tadi Saudah. Kan keistimewaan Saudah adalah dia merupakan seorang yang telah berhijrah ke Habsah. Dan maknanya sebelum daripada sahabat lain berhijrah ke Madinah dan seumpamanya, dia telah berhijrah ke Habsah. Dia masuk dalam rombongan yang kedua. Jadi rombongan kedua ni adalah merupakan satu rombongan yang cukup getir. Sebab bila sampai dekat Habsah, mereka memang antara hidup dan mati. Kan pada masa itu kan ketua ni Ja'far bin Talib. Siapa ni? Daripada Quraisy dia hantar 2 orang pergi ke Habsah berjumpa Najasyi dan menghasut Najasyi untuk bertanya kan kepada kumpulan 100 lebih tu kan, siapakah Isa? Isa ni Tuhan ke ataupun anak Tuhan ke ataupun manusia biasa? Dia minta tanya kepada Ja'far bin Talib dan juga kepada kan rombongan tersebut. Jadi itu satu benda yang cukup getir. Satu benda yang cukup getir. Kan? Tapi Ja'far bin Talib dan juga rombongan tu termasuklah Saudah. Mereka berpakat dan memutuskan untuk bercakap benar. Jadi bila cakap benar saja, bila ditanya oleh Najasyi, dia terus sebut kan Al-Masih adalah merupakan hamba Allah SWT kan, dan bukannya anak Tuhan. Kan, dan bukannya anak Tuhan. Kan, dan Najasyi kata apa? Kan Najasyi kata betul. Kan, bila kata betul menjerit habis apa daripada dalam istana tu dan berlaku perang lepas tu. Berlaku perang dan orang Islam selamat. Jadi maknanya rombongan yang pergi ke sana tu bukan satu ni. Jadi Saudah dia punya keistimewaan begitu. Aisyah pula ada keistimewaan dia. Di antara keistimewaan Aisyah adalah dia seorang yang alim. Dan Aisyah ni adalah merupakan seorang yang cerdik dan seorang yang cukup alim. Azan okay. Jadi Aisyah adalah merupakan seorang yang cerdik, seorang alim. Dia juga adalah merupakan seorang mujtahid. Seorang mujtahid dan dia adalah merupakan seorang faqih kan, yang mampu untuk memberikan tafsir dan seumpamanya. Jadi insyaAllah kita sambung sikit selepas azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله InsyaAllah kita sambung sikit lagi. Jadi Aisyah sebagaimana yang kita maklum adalah merupakan seorang alim, seorang yang cerdik. Kemudian begitu juga adalah merupakan seorang mujtahid dan seorang faqih. Dan bahkan dia sentiasa menjadi rujukan para sahabat sama ada lelaki ataupun perempuan. Dan dia hidup dengan cara begitu. Dia meriwayatkan hadis, dia mengajar orang. Dan salah satu peristiwa yang yang penting adalah sejarah hidup Aisyah adalah ketika mana masuk zaman pelantikan Khalifah Sayyidina Ali, iaitu Khalifah keempat, selepas daripada pembunuhan Sayyidina Osman. Satu benda yang dilakukan oleh Aisyah yang menjadikan dia menyesal sampai mati adalah apabila dia terlibat dalam pemberontakan menentang Sayyidina Ali. Jadi peristiwa itu adalah merupakan satu peristiwa yang cukup rumit kan untuk untuk seseorang buat keputusan pada masa itu. Sebab pembunuhan Sayyidina Osman berlaku dalam keadaan yang mengejut. Pembunuhan Sayyidina Osman ini berlaku dalam keadaan yang mengejut. Dia dibunuh dalam satu konspirasi lebih daripada 5 tahun dan akhirnya dia mati di tangan seorang yang mendakwa diri sebagai seorang Muslim, dibunuh oleh pemberontak-pemberontak yang mendakwa diri mereka juga adalah merupakan orang Islam. Dan pemberontak itu datang daripada kawasan yang terlalu banyak, kan, bukan daripada Madinah saja. Pemberontak itu ada datang daripada Kufah, ada datang daripada Basrah, ada datang daripada bumi Mesir. Jadi berkumpul pemberontak itu dan bunuh Sayyidina Osman setelah mengepungnya selama berbelas-belas hari. Berapa orang yang mengepung itu ada ahli sejarah kata 2,000, ada ahli sejarah yang kata 10,000. Jadi bilangan yang kalau kita kata 2,000 pun kan sebenarnya adalah merupakan satu bilangan yang terlalu besar. Dan Sayyidina Osman dia tak bagi seorang pun untuk bantu dia. Dia tidak bagi seorang pun untuk lawan pemberontak tersebut sebab keadaan dah tak boleh dikawal. Jadi Sayyidina Osman takut kalau sekiranya lawan dia orang Islam yang akan kalah. Jadi terbunuh. Bila terbunuh naik Sayyidina Ali. Dan bila naik Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Osman, keluarga Sayyidina Osman menuntut supaya Sayyidina Osman ni diberikan hak untuk dijatuhkan hukuman qisas kepada pembunuh-pembunuhnya. Kan di antara yang menuntut contohnya seperti Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi Sayyidina Ali tak mau. Sebab ijtihad Sayyidina Ali adalah pemberontak ni perlu untuk dihapuskan secara berasingan, dipecah-pecahkan dan dihapuskan secara beransur-ansur. Dan sepanjang 5 tahun pemerintahan Sayyidina Ali dia berjaya buat.
Sebab tu bila Muawiyah naik sebagai khalifah, Muawiyah naik dalam keadaan negara dah aman. Dah aman. Sebab apa? Sebab pemberontak pada masa itu dah habis. Jadi dia naik dalam keadaan aman sebab Sayyidina Ali selesaikan semua itu dalam masa 5 tahun. Tetapi di sini berlaku kekeliruan dan khilaf dari kalangan para sahabat dalam menentukan sikap. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan dia tak mau bagi bai'ah. Kemudian begitu juga Zubair bin Awam dan juga Talha bin Ubaidillah juga pada masa itu buat keputusan untuk meminta Sayyidina Ali menjatuhkan hukuman qisas. Dan sampai juga berita itu kepada Aisyah. Aisyah pada masa itu di Mekah dan pada masa itu musim haji. Peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman berlaku dalam bulan Zulhijjah. Pada masa itu musim haji. Jadi Aisyah pada masa itu bergegas balik ke Madinah, bergabung dengan Zubair bin Awam, bergabung dengan Talha bin Ubaidillah dan kemudian pergi berjumpa Sayyidina Ali beserta dengan pengikut yang ramai kan, sehingga akhirnya berlaku dekat tengah jalan tu sikit salah faham sampai berlaku perang. Perang yang disebut dalam sejarah sebagai perang Jamal. Perang Jamal. Kalau kita ada masa kita boleh cerita. Perang Jamal ni lagi banyak syubhat dia. Lagi banyak benda tak betul diceritakan dibandingkan dengan cerita-cerita benda yang betul. Saya simpulkan perang Jamal atau perang Unta adalah merupakan satu perang yang berlaku secara aksiden, secara tidak sengaja. Tak ada siapa berniat untuk perang, tapi berlaku perang. Sebab itu Talha bin Ubaidillah dan juga Zubair bin Awam, apabila berlaku perang, tiba-tiba berlaku perang, dia orang ambil pedang, dia letak dekat tanah, dia tak tahu nak buat apa. Dan dia tak bergerak dekat medan perang. Sebab dia terpinga-pinga. Sebab tujuan asal bukan untuk perang. Dan Aisyah terus terkejut. Bila Aisyah terkejut, Sayyidina Ali pergi kan jumpa Aisyah dan suruh dia balik semula ke Madinah ataupun ke Mekah. Diiring kan, Sayyidina Ali suruh orang iring kan Aisyah balik semula. Dan Aisyah apabila melihat peristiwa itu berlaku kan, perang, tiba-tiba perang tu, dia menyebut dalam dirinya, dia kata ya laitani lam ukhlaq, alangkah baiknya kalau sekiranya aku tidak pernah dicipta. Penyesalan dia penyesalan yang sungguh-sungguh, sampai kan bila selepas daripada perang Jamal, Aisyah buat keputusan untuk tidak campur langsung dalam urusan pemerintahan. Tidak campur langsung dalam urusan pemerintahan, dibiarkan kepada khalifah untuk mentadbir, dan dia sendiri hanya menumpukan kepada kelas. Hanya menumpukan kepada kelas-kelas saja, dan sampailah dia meninggal. Ada riwayat mengatakan bahawa dia meninggal ketika mana dia berusia 100 tahun. Jadi bayangkan betapa panjangnya umur dia. Kan? Dia ketika mana Nabi meninggal umur dia 18 tahun. 18 tahun, dan dia meninggal ketika mana dia berusia 100 tahun. Ini baka jenis apa tu orang kata usia panjang. Usia panjang. Dan itulah Aisyah. Salah seorang daripada isteri-isteri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Nabi selepas daripada peristiwa tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Dan selepas daripada dia berkahwin dengan Saudah. Jadi isteri Nabi ni kalau kita tengok, Khadijah, isteri Nabi yang paling lama, daripada usia Nabi 25 tahun sampailah Nabi berusia berapa tahun? 53 tahun kan. Kemudian Khadijah satunya isteri yang Nabi tak pernah madukan. Nabi tak pernah madukan. Tidak pernah Nabi berpoligami dalam hayat Aisyah. Kemudian Aisyah meninggal tahun ke-10, Nabi berkahwin dengan isteri yang kedua iaitu Saudah. Jadi Aisyah adalah isteri yang ketiga Rasulullah SAW. Tetapi di situ berlaku khilaf yang panjang kan berkenaan tentang usia Aisyah. Kan sebab salah satu daripada hujah golongan orientalis dan juga hujah orang yang tak suka dengan Islam adalah dia kata Nabi ni kuat seks kan, janda tua pun dia ambil sebagai isteri, budak kecil pun dia ambil sebagai isteri. Kan sedangkan sebenarnya Nabi duduk sebagai suami isteri dengan Aisyah adalah ketika mana dia berusia 9 tahun. Dan 9 tahun tu usia yang bagi orang Arab badan dah besar dah 9 tahun ni. Badan ni dah besar, dah boleh hidup sebagai suami isteri. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi insya-Allah seterusnya nanti kita akan tengok kan kisah-kisah seterusnya kan daripada tahun 10, 11 dan seumpamanya sampailah nanti kita akan masuk kan peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah. Jadi dengan peristiwa hijrah berlaku hijrah ke Madinah, jadi pada masa itu fasa dan fasa Islam juga dia berubah. Jadi selepas daripada peristiwa tahun kesedihan tu sampai kepada peristiwa hijrah, perkara yang penting yang berlaku di situ adalah usaha Nabi untuk mencari tapak bagi negara Islam. Dan selama bertahun-tahun sebenarnya. Kan bukan mudah nak dapat Madinah tu.
selama bertahun-tahun Nabi mencari tapak kan untuk dijadikan sebagai negara Islam dan akhirnya berjaya dekat Madinah. Nanti kita akan tengok sejarah kan. Dan Nabi sendiri tak menjangkakan Madinah kan. Sebab itu Nabi pernah sebut dalam hadis, ini ra'aitu fil manami anni muhajirun ila ardi zati nakhlah. Sesungguhnya aku pernah bermimpi aku berhijrah ke satu bumi yang dipenuhi dengan pokok-pokok kurma kan, pokok-pokok kurma. Dan Nabi menyangkakan tempat lain kan, faizah ya Yasrib, rupa-rupanya kan negeri itu adalah Yasrib, iaitu Madinah. Tapi Nabi menjangkakan sebenarnya kawasan lain, bukannya Madinah. Madinah ni tiba-tiba saja datang orang Yasrib kan, offer kepada Nabi. Dan offer orang Yasrib kepada Nabi juga ada dia punya latar belakang kan, kenapa orang Madinah datang jumpa Nabi dan apa kaitan orang Madinah dengan Nabi. Sebab Madinah ni satu bumi yang cukup unik, satu-satunya bumi Arab yang ada orang Yahudi, satu-satunya kaum Arab yang boleh hidup dengan Yahudi adalah orang Yasrib ataupun orang Madinah. Nanti kita akan tengok lagi peristiwa itu dalam kelas-kelas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf suara macam ni lah malam ni. Ini pun alhamdulillah boleh bercakap, semalam langsung tak boleh. Jadi yang baik datang dari Allah SWT, yang buruk datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.